Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, sembah alhamdulillah. Muslimi muslimat, khususnya warga di Nasjah Jati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Hari ini hari Jumaat 30 hari bulan Julai 2021 Masihi, bersamaan dengan 20 hari bulan Zulhijjah 1443-42 Hijrah. Mudah-mudahan kita di dalam rahmat, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musim haji telah berlalu meninggalkan kita, begitu saya rasa pada pagi yang mulia ini ingin untuk menarik perhatian tuan dan puan-puan, khususnya di dalam bab haji ataupun kelebihan di dalam menunaikan fardu haji. Kita sudah maklum, haji merupakan rukun Islam yang kelima di dalam Islam dan merupakan satu tanggungjawab yang besar bagi kita umat Islam untuk menunaikannya. Paling kurang sekali seumur hidup kita. Bagi mereka yang mampu, wajib untuk menunaikannya, dan merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyatakan perintah ini datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bila mana Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Allah Ibrahim memanggil seluruh manusia datang ke Baitullahil Haram. Disebut di dalam satu riwayat, bila mana Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bina Kaabah dengan bantuan Nabi Allah Ismail alaihissalam, anak dia, bina Kaabah dalam tempoh yang tertentu. Dan bila mana Kaabah telah siap dibina, lalu Allah Ta'ala bagi tahu Ibrahim, adalah kamu memanggil seluruh umat datang untuk kerjakan haji. Lalu Nabi Allah Ibrahim bagi tahu, ya Allah, bagaimana mungkin suara saya dapat didengari oleh seluruh pelosok dunia? Saya adalah manusia biasa yang kerdil. Bagaimana mungkin suara saya boleh didengari oleh mereka? Allah Ta'ala jawab, wahai Ibrahim, kamu hanya memanggil mereka. Yang menyampaikan ke Baitullah adalah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hajj ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wa azzin fin nas, dan hendaklah kamu menyeru manusia. Wa azzin fin nas, hendaklah kamu memanggil manusia. Di sini Allah Ta'ala datangkan kalimah azin, maknanya azan. Mungkin para bila di Malaysia khususnya, dia pun mungkin tak perasan sebenarnya kalimah azan ni ada di dalam Al-Quran. Tutup Bilal, mungkin saudara kita yang selalu azan, mungkin yang tukar-tukar azan pun dia tak perasan sebenarnya kalimah azan ada di dalam Al-Quran. Yang kita bang, zuhurnya, asarnya, maghrib, isyak, subuh, sebenarnya kalimah azan ada di dalam Al-Quran. Di dalam suratul Haji ayat 27, wa azzin finnas, wahai Ibrahim, hendaklah kamu azan, hendaklah kamu memanggil, hendaklah kamu menyeru finnasi, manusia seluruhnya, bil haji, untuk kerjakan haji. Yaitu karijalan, akan datang kepada kamu, rijalan maknanya pejalan-pejalan kaki, laki-lakinya, wanitanya, wa ala kulli dhamirin, dan mereka yang berkendaraan
naik unta-unta yang kurus kenderaan mereka. Yatina min kulli fajin amik, mereka datang daripada seluruh pelosok rantau yang jauh sedunia datang. Ketika itu Makkatul Mukarramah kering kontan, tidak ada apa-apa, tapi alhamdulillah dengan berkat doa Nabi Allah Ibrahim AS supaya Allah Ta'ala zahirkan di Makkatul Mukarramah seluruh, maknanya khazanah baik buah-buahan, dan alhamdulillah kita pergi haji, pergi umrah, banyak barang-barang sedunia datang ataupun ada di Makkatul Mukarramah khasnya. Ini berkat doa Nabi Allah Ibrahim, dan bila mana Allah Ta'ala perintah Nabi Allah Ibrahim supaya memanggil, maka alhamdulillah sampai sekarang ni, sampailah kiamat, ramai di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala sedunia datang untuk tunaikan fardu haji. Yatina min kulli fajin amik, datanglah mereka daripada seluruh amik pelosok dunia, sehingga hujung-hujung dunia datang untuk kerjakan fardu haji. Sama ada orang Cina nya, orang Jepun nya, Korea nya, Kazakhstan nya, Peru nya, banyak daripada dunia-dunia datang untuk kerjakan fardu haji semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah maklum tuan-tuan, haji diperintahkan oleh Allah Taala bila syariatnya pada 6 Hijrah. 6, walaupun ada pendapat menyatakan pada 5 Hijrah, tapi yang lebih masyhurnya ialah haji diperintahkan turunnya fardu haji pada 6 Hijrah. Mana lepasnya Hijrah Nabi SAW di Madinatul Munawwarah, turunnya perintah untuk mengerjakan haji. Dan bagi siapa yang menggunakan haji, Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ada talbiyah, mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mereka bertalbiyah, maknanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah ganjaran bagi mereka yang tunaikan haji mendapat haji yang kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Hadrat Abu Hurairah katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, muttafaqun alaihi. Hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya haji yang mabrur tidaklah maknanya ganjaran balasan kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan penuh keikhlasan, bekalan yang cukup kita bawa, kita tinggal, jadi memerlukan bekalan yang cukup, kesihatan tubuh badan, barulah kita dikira orang yang manistata'a ilaihi sabila, mereka yang mampu untuk kerjakan haji. Saya tertarik dengan talbiyah yang saya nyatakan tadi, mana para haji mereka dengan melakukan jumrah, melontar di Jamratul Aqabah, Wusta dan sebagainya. Jadi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini di antara talbiyah mereka di dalam menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis daripada Sahal bin Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yulabbi illa labba man an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna. Rawahu Tirmizi. Hadis daripada Imam Tirmizi rahimahullah, berkata Sahal bin Sa'ad katanya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mustidaklah di kalangan orang Islam laki-laki dan wanita, yulabbi, mereka melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, illa labba man an yamin, kecuali bertalbiyah jugalah daripada kirinya, an yaminihi kanannya, kirinya, min hajar, daripada batu-batu, au syajarin ataupun pokok-pokok kayu, au madan ataupun tanah-tanah, maknanya tanah, batu-batu, pokok-pokok kayu juga turut bertalbiyah bersama para haji, hatta tanqatil ardu min hahuna wa ha, sehinggalah sampai di penghujung-hujung jalan mereka, makhluk-makhluk Allah Taala juga turut bertalbiyah bersama dengan para haji. Subhanallah, tabaraka, sehingga disebut mereka juga akan menyaksikan, menjadi penyaksian di padang mahsyar terhadap para haji, mereka melakukan talbiyah semasa mereka menunaikan fardu haji di Makkatul Mukarramah. Muslimin rahimakumullah, sebut tentang fardu haji, kita sebagai orang Islam yang cukup bekalan, maknanya
bagi siapa yang belum tunaikan haji, hendaklah keazaman kita untuk niat untuk kerjakan haji. Ada bekalan yang khusus, yang sempurna, yang cukup. Tapi bagi mereka yang tidak mampu tu, alhamdulillah kita doa pada Allah SWT. Tapi yang penting nawa itu kita kena ada. Nawa itu kita kena ada untuk tunaikan haji. Kita kena menabung di dalam tabung haji, dan menyimpan di dalam tabung haji, menyatakan tentang hasrat kita, keazaman kita yang kuat untuk menunaikan fardu haji. Bahkan di sana ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau kita mampu bekalan yang cukup. Kadang-kadang minta maaf, di luar sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni melancong jauh ke negara-negara yang lain, pernah pergi ke Korea, pernah pergi ke China, pernah pergi ke Turki, Switzerland, Dubai dan sebagainya. Bila mana ditanya pernah pergi Mekah, pernah pergi umrah, dia kata tak pernah pergi lagi. Kenapa tak pergi umrah? Kenapa tak pergi Mekah, Madinah? Belum sampai suruh, kata dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta maaf. Ke China sampai suruh, ke Jepun sampai suruh, Kazakhstan ataupun Turki, Dubai sampai suruh, tapi untuk ke Mekah tak sampai suruh ke? Bukan saya nak kata tidak, tapi kita nak kongsi sama-sama bagaimana nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita yang banyak. Sepatutnya Mekah lah yang kita utamakan dalam hidup kita. Bahkan makam Nabi SAW, ziarah baginda, satu perkara yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga satu hadis menyebut, barang siapa yang bersiaku di kuburanku, seolah-olah dia ziarah aku semasa hayat aku. Bahkan dalam hadis lain menyebut, siapa yang mana ziarah makam Nabi SAW semata-mata, tidak ada tujuan lain, maka hak syafaat untuk dirinya. Jadi di padang mahsyar kita memerlukan syafaat daripada Nabi SAW. Bahkan syafaat, kata ulama, 3 bahagian, 3 keadaan. Wajabat lahu syafaati, maksudnya wajib syafaat aku untuk diri dia. Tiga pendapat. Satunya ialah keamanan daripada huru-hara di padang mahsyar, syafaat baginda. Kedua adalah dia akan masuk syurga tanpa penghisaban. Yang ketiga, meninggikan darjatnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang sahih daripada Imam Tirmizi rahimahullah, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Saya baca matan dia. An Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah falam yahujja fala ali an yamuta yahudiyan aw nasraniyan wa dhalika anna Allah ta'ala qala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rawahu Tirmizi. Hadis sahih daripada Imam Tirmizi rahimahullah, katanya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man malaka zadan, barang siapa yang malaka, yang memiliki ataupun mempunyai zadan, bekalan untuk dia tinggal, bekalan untuk dia bawa, warahilat, ada kenderaan yang baik, yang sempurna. Biasanya kita pergi ni dengan flight penerbangan, ataupun disebut juga dalam perjalanan darat, mana tidak ada kejadian ataupun huru-hara rusuhan. Maknanya perjalanan yang baiklah, kita terbang daripada KLIA sampailah ke Jeddah dan sebagainya. Maknanya menyampaikan kita, jikalau ada sesuatu gangguan di tengah jalan, itu lain, itu keadaan yang lain. Tapi maknanya rahilatan, ada kenderaan yang cukup lengkap, yang sempurna, tuballighu ila baitillah, yang boleh menyampaikannya ke rumah Allah Ta'ala untuk kerjakan haji. Falam yahujja, dan dia tidak kerjakan haji. Dia terbang ke China, terbang ke Jepun, terbang ke Turki, boleh. Tidak boleh ke dia terbang ke Mekah untuk haji? Falam yahujja, dan dia tidak kerjakan haji. Fala ali ayyamuta, maka jikalah dia mati, yahudiyan, sama ada matinya itu dikira, tidak ada bezanya, dikira sama ada sebagai seorang Yahudi, atau Nasrani, ataupun sebagai seorang Nasrani. Wazalika, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, maknanya hak kita kepada Allah Ta'ala, 'alan nas, wajib ke atas kita manusia, hamba, hajjul baiti, mengerjakan fardu haji. Kepada siapa? Man istata'a ilaihi sabila, kepada mereka yang berkemampuan.
kesihatan tubuh badan yang sempurna, sihat dan sebagainya. Dan kalau dia tu sakit, keuzuran, orang tua, tidak wajib haji bagi mereka. Tapi jikalau mereka segar, sihat tubuh badan, jadi sepatutnya mereka datang ke Baitullah untuk kerjakan fardu haji. Satu hadis lain daripada Hadrat Abu Umar katanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yamna'hu minal haji hajatun zahiratun aw sultanun jairun aw maradun habisun famata falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, rawahu ad-Darimi. Katanya daripada Abu Umar katanya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mengalami satu keuzuran pun, dia tidak sakit, maknanya tidak ada keuzuran pun pada diri dia yang sebenar-benarnya, ataupun tidak ada larangan daripada raja yang zalim. Maknanya jikalau di Thailand raja yang zalim larang dia, itu lain. Ini tidak ada larangan. Bahkan kita alhamdulillah raja kita Islam dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi au maradun habs, ataupun sakit yang boleh menghalangnya datang ke Baitullahil Haram, famata, maka dia mati. Falam yahujjah, sedangkan dia tidak mengerjakan fardu haji, dia ada kemampuan, dia ada bekalan yang cukup. Falyamut, maka bila dia mati, insya'a dia boleh pilih sama ada matinya itu Yahudian, sebagai seorang Yahudi, wa insya'a, ataupun jika dia nak Nasranian, ataupun dia matinya di dalam keadaan yang Nasrani, waliyazbillah. Maknanya satu tamparan, satu ancaman daripada Nabi SAW. Mereka yang mampu untuk kerjakan haji, ada bekalan yang cukup, tapi mereka tidak datang ke Makkahul Mukarramah untuk menunaikan fardu haji, sedangkan merupakan satu rukun Islam yang kelima. Syahadah kita, alhamdulillah, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, dan haji rukun yang kelima. Kalau kita tak mampu, tak ada masalah. Tapi kita yang mampu, alhamdulillah, kita pergi umrah tiap-tiap tahun dan sebagainya. Tapi haji merupakan satu rukun yang besar Islam, sehingga bila mana kita datang ke Baitullahil Haram, sehingga sebahagian ulama menyatakan kalau boleh hati kita begitu teruja untuk datang ke rumah Allah SWT untuk kerjakan haji. Dan kita, pengharapan kita kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita menjadi duyufur rahman. Kita menjadi duyufur rahman, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga disebut juga bila mana Nabi Allah Ibrahim, awal-awalnya Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Allah Ibrahim seru manusia datang untuk kerjakan haji, maka setiap janin ataupun setiap janin yang mendengar di dalam di dalam perut ibu akan menjawab, bahkan arwah-arwah, roh-roh di dalam perut ibu akan menjawab labbaik. Maka satu kali dia jawab, maka kata ulama satu kali dia datang untuk kerjakan haji. Labbaik 3 kali dia jawab, maka 3 kali semasa hidupnya dia datang untuk kerjakan fardu haji. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mati pejam mata jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah ziarah dah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak sangat inginkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dapat tunaikan rukun Islam yang kelima, menunaikan fardu haji di Baitullahil Haram. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan akan datang yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan daripada kelemahan saya, dan hari ini hari Jumaat, banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita khasnya mendapat syafaat baginda. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dibanyakkan lidah kita, bahasa lidah kita di dalam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khasnya pada hari Jumaat, dan kita banyakkan doa kepada Allah Taala. Allah pilih kita hari ini, tahun ini 60,000. Itu pun mereka yang dah berada di Makkahul Mukarramah. Bahkan saya dapat laporan pada orang Arab sendiri pun untuk tunaikan haji pada tahun ini, mereka terpaksa membayar RM15,000. RM15,000. Ada kawan saya di Mekah, dia tunaikan haji dalam tahun ni, dia bagi tahu orang Mekah Saudi sendiri pun nak tunaikan haji kena bayar RM15,000. Maknanya kena vaksinnya begian banyak lah. Itu walaupun mereka duduk di Mekah,
dah Mekah Madinah, tapi untuk tunaikan haji kena ada pilihan lain daripada kerajaan Arab Saudi. Tak semua orang ada di Mekah Madinah tu mereka automatik boleh ke haji, tidak, kena pakai gelang dia, kena banyaklah. Khususnya para haji dan tuan-tuan perempuan, saya alhamdulillah dipilih oleh Allah Taala tunaikan haji 2017, alhamdulillah. Jadi kita tengoklah keadaan di Minanya, di Muzdalifahnya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunaikan haji dan sesungguhnya menyempurnakan rukun Islam yang kelima, dan kita banyakkan doa pada Allah Taala pilih kita dan diterima para haji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensyafaati di kalangan ahli keluarganya. Di satu hadis menyebut 400 orang dia boleh mensyafaati di kalangan ahli keluarganya. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah, saya ulangi, dan setiap kekuatan daripada kalimat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.